sebelum meletusnya tragedi sengketa kita kata, ataupun kita kata dan rusuhan antara kaum dan warga kota. Ini jawapan kedua, maksudnya dia mencetuskan rusuhan antara kaum. Baik, so kalau kita lihat ya, dan di sini kita ada dua jawapan yang berbeza, betul kan? Kalau yang lihat yang mewakili bangsa-bangsa yang berbeza ni semua ni tak ada apa-apa lah. Tengok peringkat seterusnya, akibatnya maksudnya apa? Kesan. Darah dan korban menjadi saksi kepada sebuah api pergolakan sehingga mencetuskan huru-hara kepada negara. Huru-hara kepada negara. So kita ada tiga jawapan. Kita ada tiga jawapan. Baik, so kita perlu menulis dalam ayat yang lengkap Baik, so kalau kita lihat jawapan yang kita nak tulis ialah kesan sistem pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh penjajah di negara kita ialah benarlah segala prasangka buruk dan tragedi sengketa dan rusuhan antara warga kota. Tanda nokta. Selain itu, ataupun kamu boleh kata kesan seterusnya ialah mencetuskan huru-hara kepada negara. So itulah cara menjawab soalan pertama. Baik, kita lihat dulu soalan kedua. Kita tinggalkan soalan pertama, kita lihat dulu soalan kedua. Soalan kedua. Baik. So kalau kita rujuk pada soalan kedua kita tahu soalan pendapat. So pelajar kena cari daripada kita bukan cari daripada petikan, kita perlu berfikir sendiri untuk cari. Baik, peristiwa 13 Mei betul-betul meninggalkan kesan mendalam kepada perpaduan rakyat Malaysia. Kita tahu peristiwa 13 Mei ini merupakan peristiwa detik hitam dalam kita kata diri manusia kita ni. Biar kata dalam kehidupan rakyat negara kita memang 13 Mei ini merupakan detik hitam. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan sejarah hitam tersebut berulang kembali? Maksudnya apa langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan perkara negatif berulang? Baik. So kita ambil So kita bermula dari sini. Ini kehendak soalan dia. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan sejarah hitam tersebut berulang kembali ialah. So barulah kita berikan barulah kita berikan jawapan. So kita tahu markah 3. Pelajar kena beri sekurang-kurangnya minimum 2 jawapan. Kehendak isi dia 2 jawapan, tapi berikanlah 3 untuk keselamatan kita. Sebab kalau mana satu jawapan yang salah, kita ambil 2 jawapan yang betul. Yang lain. Baik. So kita boleh bagi macam merapatkan jurang ekonomi antara kaum. Jawapan pertama ialah merapatkan jurang ekonomi antara kaum. Jawapan kedua yang boleh kita kata ialah langkah yang perlu diambil ialah kita boleh kata pemimpin jangan memainkan fahaman politik. Fahaman politik maksudnya ialah jangan menggunakan politik untuk kita kata fahaman politik ini dalam diri rakyat negara kita. Itu maksudnya. Dan yang kita kata ialah kita juga boleh ambil peranan media untuk menguar-uarkan kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat. So 3 jawapan yang berbeza. Kita terus sama dengan soalan ke-3 atau soalan terakhir. Baik, soalan terakhir ini ialah soalan ciri komsas. Kalau kita ambil soalan ciri komsas ni berbeza. Soalan ciri komsas ni berbeza. Di mana pelajar mesti berikan 1 ciri komsas daripada petikan kita dan 1 daripada luar petikan. So pelajar kena rujuk balik petikan yang kita ada tadi. Pelajar kena rujuk balik petikan yang kita ada tadi. Kita rujuk balik persoalan. So persoalan ni petikan. So pelajar kena cari 1 daripada petikan tersebut. Baik. So kalau kita tengok persoalan pertama yang terdapat dalam petikan ni ialah paling senang. Kita ambil jawapan yang pertama tadi tu, iaitu kesan. Iaitu kesan penjajahan kepada tanah air. Kesan penjajahan kepada tanah air. Sebab tu cikgu ambil yang ini. Nampak? Penjajah yang menanamkan racun perkauman melalui sistem pecah dan perintah. So kita dah nampak kesan dia, betul kan? So persoalan pertama yang terdapat dalam petikan ialah kesan. Persoalan kesan penjajahan kepada tanah air. Dan jawapan kita boleh kata buktinya. Sistem pecah dan perintah. Sistem pecah dan perintah.
memberikan banyak kesan, okey, dari segi budaya dan juga kita boleh kata bangsa, okey, dan perbezaan fahaman. Okey, ini yang dalam petikan. Kalau kita kata daripada luar petikan, okey, daripada luar petikan pelajar boleh beri apa yang pelajar hafal biasanya. Okey, tetapi ingat ya, bila tulis jawapan untuk soalan ciri komsas, tulis seperti ini. Satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas. Okey, tulis yang pertama ni ialah persoalan kesan penjajahan kepada tanah air. Tanda nokta. Lepas tu tulis buktinya. Buktinya kesan penjajahan, kesan pecanda perintah kepada budaya, bahasa dan juga perbezaan fahaman. Lepas tu baru sambung. Sambungan lepas tanda nota baru sambungan. Selain itu, satu persoalan lain daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan ialah so berilah yang luar. Contohnya pesanan ialah persoalan pesanan seorang ibu kepada anak. Kita boleh nampak bonda dalam cerita ni ya, bonda dia mengingatkan Mel untuk sentiasa berwaspada dengan apa saja yang dilakukan. So kita boleh kata sebagai contohnya, bonda berpesan kepada anaknya agar mempunyai pegangan agama dan memartabatkan bahasa Melayu jika ke bandar. Ataupun pelajar juga boleh kata persoalan taat kepada ibu. So di mana kita boleh bagi sebagai contohnya, Mel bila bonda menghalang dia bermaustatin atau berhijrah ke bandar, dia tidak marah. Dia mengambil kata-kata ibunya sebagai satu cabaran untuk diri dia. So itu adalah dua persoalan luar. So di sini cikgu dah terangkan tentang kehendak soalan cerpen dan sebagainya. So ingat dia, cerpen manusia ini merupakan ramalan utama untuk tahun 2020 SPM. Baik, kita jumpa lagi pada topik yang lain. Sekian, terima kasih.